والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, bermula segala perkara yang wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka, amat banyak, tidak dihingga akan dia melainkan Allah. Situ kan. Baik, ini dengar dan kita huraian dan kemudian ditulis dan dipahamikan segala huraiannya tuan-tuan. Tengoknya, kata dalam kitab ni bermula segala perkara. Segala perkara tu ialah segala sifat-sifat, segala perkara yang bersangkut dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib bagi. Ingat kaedahnya, kalau selepas perkataan wajib ada perkataan bagi, maka itu tanda wajib di situ tu wajib pada akal. Kaedah tu kaedah. Kaedah tu kalau tuan-tuan jumpalah, dah baca-baca dalam kitab, lepas perkataan wajib tu ada perkataan bagi. Wajib bagi. Maknanya wajib di situ tu merujuk kepada wajib pada akal. Itu kaedah. Kalau selepas perkataan wajib tu ada perkataan atas, wajib atas, maka itu dinamakan wajib syarak. Wajib pada syarak. Lain-lain tu definisi dia lain-lain. Wajib pada akal tu lain, wajib pada syarak tu lain takrif atau definisinya. Jadi kena tahulah satu persatu. Jadi dia kata kat sini bermula segala perkara. Segala perkara tu
termasuklah sifat, dan termasuklah perkara yang bergantung dengan Allah Ta'ala tu, yang wajib bagi Allah, mana yang wajib pada akal kita menghukumkan mesti benda tu mesti bagi Allah. Sebab tu kata yakni yang tentu sungguh, yang tentu sungguh ataupun yang sabit sungguh, yang ada, yang ada bagi Allah Ta'ala. Jadi benda tu yang bersangkut dengan Allah, sifat Allah tu ataupun perkara yang bersangkut dengan Allah, wajib atas. Tengok, wajib atas. Syarak lah wajib kan ni. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Jadi maknanya kalau sifat-sifat Allah atau perkara yang bersangkut dengan Allah ni kita tak tahu, padahalnya akal ulama kita ni dah mudah tau tuan-tuan. Kita ni dah senang dah ni. Sebab apa kata senang? Ulama kita dah susun dah benda tu. Ulama dah tulis dalam kitab-kitab mereka tuan-tuan. Kita tak susah-susah dah nak memikir dah benda tu dah. Dah ada dalam kitab dah tuan-tuan sekalian. Sifat-sifat tu ulama dah tulis, sifat-sifat Allah yang pada asalnya akal kita yang menghukum. Nak jadi Tuhan mesti bersifat bagian. Pada asalnya tuan-tuan, itu tiap-tiap manusia yang mukallaf wajib dipikir sendiri. Tapi oleh kerana tuan-tuan sekalian, ulama kita dah buat dah sifat yang wajib bagi Allah pada akal kita tu, disaring, ditapih, ada bagian. Tak susah dah kitanya. Tak susah kita nak fikir, tak susah dah tuan-tuan. Cumanya hari ni yang susahnya nak duduk ngaji tu yang susah tuan-tuan. Nak duduk belajar tu susah. Tengok, kalau duduk belajar, kalau tak balik tadi kan dapat ilmu, tapi sebabkan Tuhan tentukan dia tak dapat ilmu, baliklah. Baliklah, padahal balik bukan buat apa, gelap lagi tuan-tuan sekalian, nak pergi makan tu canai pun kedai tak buka lagi. Balik pasal apa? Mungkin tidur balik, wallahu alam, saya tak sangka jahatlah. Dah tahu dah ada kelas, ada program, ada kelas pengajian. Maka tuan-tuan sekalian, ramai yang tak dapat hidayat, padahalnya ulama dah buat. Jadi tuan-tuan sekalian, yang bersangkut sifat yang bersangkut dengan Allah atau perkara yang bersangkut dengan Allah ni, syarak telah mewajibkan ke atas tiap-tiap orang yang mukallaf ni mengetahui, kena tahu. Maknanya kalau kata wajib pada syarak ni tuan-tuan sekalian, dah syarak wajibkan, kalau kita tak tahu hukumnya apa, berdosa. Kecil ke besar? Dosa besar. Kenapa kata macam tu tuan-tuan sekalian? Kenapa kata dosa besar? Kerana tuan-tuan sekalian, tidak sah ibadat. Maksud tidak sah tu ialah tidak diterima ibadat kalau orang tak kenal Tuhan. Ini perkataan siapa ni? Perkataan ulama kita, termasuklah Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain tuan-tuan sekalian, yang berkata la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat melainkan dengan mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi tak kenal Tuhan yang kita sembah itulah yang menyebabkan tuan-tuan sekalian amal ibadat kita tak diterima. Jadi maksud la yasihu tu maksudnya la yakbalullahal ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak menerima oleh Allah Ta'ala akan ibadat melainkan dengan mengenal Tuhan yang kita sembah. Sebab itulah ulama hukum dosa besar kalau tak kenal Tuhan tuan-tuan sekalian. Jadi nak kenal Tuhan tu jalan dia macam mana? Jalan dia dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Lepas tu bukan tahu saja.
serta mengaku dengan tentu sungguh dalam hati. Sebab dua benda ni berbeza. Mengetahui satu hal, kemudian mengaku satu hal. Kenapa tuan-tuan sekalian? Minta maaf ya. Ini bukan isu kafir mengkafir, tak. Tapi tuan-tuan sekalian, yang bersangkut dengan mengetahui itu Islam yang zahir. Dia tahu. Kalau tahu sahaja tapi tak disematkan dalam hati itu soal iman pula. Soal iman pula tuan-tuan sekalian. Maknanya kalau tak ngaku dalam hati, iman tu pula masalah tuan-tuan sekalian. Sebab iman tu benda dalaman. Kalau mengetahui tu benda zahir. Benda zahir tu Islam pada zahir, iyalah. Tapi soal iman tuan-tuan sekalian. Soal iman pula dalam hati tu iman pula. Jadi mana penting? Dua-dua penting. Mengetahui itu penting sebab mengetahui itulah terhenti di atas meletak dalam hati. Kalau tak mengetahui, dia tak boleh letak tuan-tuan sekalian. Dua-dua penting. Tapi mengaku tu lebih penting, lebih aula. Tuan-tuan sekalian, kenapa kata macam tu? Kerana tuan-tuan sekalian, anak kunci syurga tu bukan Islam. Anak kunci syurga tu ialah iman. Sebab tu bila bersangkut dengan masuk syurga tuan-tuan sekalian, Allah meletakkan dua perkara, iaitu ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat. Dua benda. Jadi dua benda tu apa dia? Beriman dan beramal soleh. Seringkali dalam Quran tuan-tuan sekalian, bila sebut iman, mesti diiringi dengan amal yang soleh. Dua-dua tu penting tuan-tuan sekalian. Sebab amal soleh tu merujuk kepada Islam tadi ya. Islam tu ada syariat solatnya bagian. Soal ibadatnya bagian. Macam tu. Jadi kedua-duanya sangat penting. Tapi ialah tuan-tuan sekalian kan, ini semua hak Allah Ta'ala lah nak menentukan atas hambanya. Ada hambanya yang dibagi hidayat, ada yang tidak dibagi hidayat tuan-tuan sekalian. Tapi kita ni alhamdulillah Allah pilih untuk terima hidayat, untuk kita mengetahui dan mengaku dalam hati. Jadi kan sifat-sifat Allah Ta'ala tu yang kita nak tahu tu kata amat banyak sangat sifat-sifat kesempurnaan yang bersangkut dengan Allah Ta'ala tu amat banyak. Tak boleh nak dibilang. Dia kata tidak dihingga. Mana tak dihingga tu tak boleh disakat, tak boleh dihadkan berapa, tak boleh. Melainkan Allah, yakni melainkan Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahuikan sifat-sifatnya. Adapun umat, adapun manusia atau makhluk Allah ni tak boleh nak mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala tu sampai habis tuan-tuan sekalian. Baik. Ini yang kita baca ni wajib kita i'tiqad macam tu. Wajib kita i'tiqad mengaku macam tu. Dalam hati kita macam tu tuan-tuan sekalian. Sifat Tuhan tu, ya sifat kesempurnaan bagi Allah tu amat banyak, tak dihinggakan. Yang itu wajib kita sematkan dalam hati. Jadi tuan-tuan ya, yang inilah soalan yang ditanya kepada saya tuan-tuan sekalian masa saya ambil tauliah negeri Selangor. Masa saya ambil tauliah Selangor, ada soalan tanya saya macam tu tuan-tuan. Dia tanya, sifat Tuhan tu banyak ke sikit? Yang ustaz yang tanya saya tu adik kepada Ismail Kamus tuan-tuan sekalian, Ustaz Jaiz Kamus. Tapi rasanya dia pun dah pencen dah. Ustaz Jaiz Kamus tu dah pencen dah rasanya. Dah berapa tahun dah, dekat 15 tahun dah tauliah saya tuan-tuan sekalian di Selangor tu
dah berapa kali salin dah. Baru ni salin lagi pula. Sebab satu Jun baru ni mati. Jadi saya renew balik, tuan-tuan. Dia bagi 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Ya tak? Tak apalah. Kalau negeri Perak ni, tauliah saya tak ada kena renew. Ya tak? Dia terus je sampai mati lah. Itu tauliah negeri Perak, Mufti Perak bagi kat saya macam tu, tuan-tuan sekalian. Jadi masa saya ambil tauliah negeri Selangor tu, dia tanya. Ya tak? Dia tanya sifat Tuhan tu berapa? Ya tak? Banyak tak? Banyak. Banyak kita banyak. Sifat kesempurnaan bagi Allah tu banyak. Lepas tu dia tanya, ya tak? Kalau sekadar itu ada orang pegang sekadar tu, dia pegang dia etikad macam tu, sah tak dia punya syahadat iman dia tu? Ya tak? Soalan dia, sah tak